Bagi mengulas mengenai dapatan 73.2% rakyat Malaysia sedia mengambil vaksin COVID-19, bersama kami di talian ialah pakar perubatan keluarga Dr. Suhazeli Abdullah. Doktor, terima kasih bersama saya di Buletin Awani. Kita lihat, meskipun majoriti bersetuju untuk divaksin di Malaysia, tetapi fokus harus diberikan kepada baki 30% yang masih tidak bersetuju. Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memastikan semua rakyat Malaysia dapat divaksin untuk mengekang penularan COVID-19? Ya, benar. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia tidak bergerak sendirian dalam isu ini. Kerana kita melakukan beberapa kerjasama dalam pelbagai agensi, sama ada kerajaan ataupun swasta dan juga golongan-golongan profesional, jabatan agama untuk menangani isu yang disebutkan tadi. Bagi 30%, kita boleh lihat lebih kurang dalam 20% daripada mereka masih berada di pertengahan, ragu-ragu sama ada nak menerima ataupun menolaknya, dan 10% lagi yang betul dikatakan agak tegar untuk menolaknya. Di antara pendekatan dan yang kita lakukan buat masa ini adalah kita melakukan secara advokasi dan mendidik masyarakat umum, terutama sekali berkaitan dengan pentingnya pemberian vaksin COVID-19 ini. Apa tujuan yang kita lakukan oleh kerajaan itu, dan juga kita tumpukan kepada kumpulan-kumpulan fasa mengikut fasa-fasa yang kita nyatakan sebelum daripada ini. Antaranya 3 fasa yang utama. Fasa yang pertama adalah untuk frontliner, fasa yang kedua adalah untuk golongan yang berisiko, dan fasa yang ketiga adalah untuk diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara kita. Jadi apabila kita lihat kepada jumlah 70% itu, mungkin tidak mencapai seperti yang kita nak, lebih kurang dalam 80% dan ke atas, supaya terbentuknya imuniti secara kelompok, ataupun dalam bahasa Inggerisnya diberi herd immunity, perkataan herd immunity. Jadi insya-Allah pendekatan ini akan disulami juga dengan pelbagai bentuk siaran, ya, seperti dalam yang saya lakukan sekarang ini, iaitu dalam TV, dalam radio, dan juga melalui siaran media sosial dalam bentuk infografik, dan juga melibatkan golongan-golongan saya rasa begitu berpengaruh seperti media sosial influencer, yang kalau kita boleh lihat di media sosial dia punya follower dia ramai. InsyaAllah kita akan gunakan untuk mereka meyakinkan lagi masyarakat, terutama sekali dalam bab mengambil vaksin COVID-19 ini. Yeah. Doktor, apa mungkin antara punca yang menyebabkan ada baki 30% lagi yang tidak mungkin ragu-ragu lagi untuk mengambil vaksin? Adakah strategi menyampaikan maklumat vaksin COVID-19 ketika ini mencukupi atau tidak? Kalau kita lihat pecahan yang dilakukan, survei yang kita lakukan di peringkat Kementerian Kesihatan, yang kita dapati daripada 230,000 yang menjalani survei tersebut, kita dapati majoriti di kalangan mereka masih lagi ragu-ragu berkaitan dengan kesan sampingan. Yang kedua adalah sisi kandungan, sama ada halal ataupun haram dan sebagainya. Jadi dari sudut yang pertama, kita perlu menjelaskan balik kepada masyarakat berkaitan dengan kajian yang telah dilakukan oleh pengeluar vaksin itu sendiri, telah menjamin bahawa ia adalah selamat digunakan, ia adalah mempunyai kesan sampingan yang minima dan sebagainya. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan halal haram, dan di sini juga JAKIM telah memainkan peranan yang begitu penting bagi saya, kerana beberapa edaran yang telah dibuat oleh pihak JAKIM sendiri, beberapa kenyataan yang telah dibuat oleh pihak JAKIM sendiri, dan juga beberapa kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama sendiri berkaitan dengan kepentingan vaksin, hukum-hukum yang berkaitan dengan vaksin tersebut dan sebagainya. Inilah menjadi satu jawapan yang konkret bagi kita supaya masyarakat lebih yakin bagaimana untuk menghadapi pandemik COVID-19 yang berlangsung lebih pada setahun ini. Doktor, mungkin kita juga boleh lihat satu contoh yang lebih spesifik. Ujian klinikal vaksin COVID-19 yang sedang dijalankan di Malaysia ketika ini masih lagi tidak mempunyai sukarelawan peserta yang mencukupi. Apa mungkin antara cabaran yang dihadapi dan apa strategi yang boleh digerakkan lagi memastikan lebih ramai orang yang terlibat dalam proses menjalankan ujian klinikal yang cukup penting dijalankan di negara kita ini? Ya, strategi memang kita telah lakukan dalam pelbagai bentuk, melalui siaran media, melalui media sosial,
dan juga melalui setempat yang telah menjalankan kajian tersebut. Dan kita dapati dalam 9 lokaliti ataupun 9 pusat kajian dalam seluruh negara telah mewar-warkan melalui pelbagai bentuk seperti siaran media, TV, radio, akhbar, media sosial dan sebagainya. Dan saya dapati bahawa survey itu ataupun siaran itu memang sekarang ini sedang pick up dan insyaAllah dalam tempoh yang terdekat akan cukup untuk sampel yang sebaiknya. Dan Doktor, akhir sekali, kita mempunyai manfaat apabila program vaksinasi COVID-19 ini hanya akan dilancarkan pada hujung bulan ini, manakala beberapa negara lain telah pun melancarkan program masing-masing. Dan di sini kita mungkin boleh belajar daripada pengajaran ataupun mengambil pengajaran daripada negara-negara lain. Apa mungkin pengajaran di sini? Mungkin kita lihat negara lain yang dapat mencapai kadar keyakinan vaksin yang lebih tinggi. Apa lesson di sini yang kita boleh ambil daripada negara lain? Saya lihat ada 2 perkara penting di sini. Yang pertama sekali adalah kesungguhan daripada kerajaan. Saya rasa kita tidak lewat kerana pembelian procurement untuk dapatkan memerlukan proses-proses tertentu. Begitu juga dengan dalam negara kita memerlukan penelitian demi penelitian berkaitan dengan data-data yang diperolehi daripada hasil kajian. Itu pertama adalah political will, kesungguhan kerajaan untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan vaksin tersebut. Yang kedua adalah rakyat sendiri yang juga memainkan peranan penting, tanggungjawab setiap daripada individu untuk sama-sama membasmi penyakit ini melalui ikhtiar yang kita lakukan iaitu vaksinasi.